Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada dalam siri Misteri Alam Melayu yang mana ini dalam episod yang ketiga dalam proses kita menceritakan berkenaan dengan apa yang pernah orang Melayu dahulu buat di sudut kemisterian, keazimatan, kekeramatan dan amalan-amalan yang menjadi amalan mereka yang ada di antaranya yang berunsur syirik dan pemujaan dan ada di antaranya yang kita tak berani hukum. Okey, saya bagi yang itulah. Okey, baik. Uh, seperti mana yang saya janjikan? Seperti mana yang saya janjikan? Slow sikit. Episod yang ketiga ini saya nak cerita tentang ilmu ghaib diri. Ataupun di sini ditulis sebagai invisibility. Ilmu ghaib. Bukan ilmu ghaib. Ilmu nak jadi ghaib. Halimunan. Hollow man. Kan? Nak jadi ghaib diri. So, ilmu ini ditulis dalam ini memang diguna pakai oleh para pahlawan dahulu Melayu ketika mana bertempur dengan penjajah. Ditulis dalam ni. Okay. Dan ilmu ghaib diri ini memang diguna pakai oleh both side, kedua-dua pihak. Pihak yang di sudut hak, yang benar, dan yang batil yang jadi di jalan yang salah. So di sini dia kemukakan, dia tak kata benar dan salah. Cuma dia sebutkan beberapa nama tokoh yang saya kira tokoh yang disebutkan itu mungkin di jalan yang memang di jalan yang benar, macam Mat Kilau disebutkan dalam ni, beberapa tuan guru dan pendekar dahulu disebutkan dalam ni. Dan disebutkan juga bacaan apa yang dibacakan oleh mereka. Dan satu lagi yang digunakan oleh jalan yang salah, dia tak sebut nama tapi dia beritahu kalau buat kesilapan nak lepas diri. So apa benda ni? Kita nak rungkaikan hari ni insya-Allah. So ilmu ghaib ini, okay, is the art of making oneself invisible. Kesenian untuk menjadikan seseorang itu halimunan, hilang ataupun tak kelihatan. Okay. Yang pertama disebut sebagai war magic. Okay. Magic perang. Okay. A soldier who meets an enemy may render himself invisible. He does not actually disappear, but the opponent is prevented by magic from noticing him. Maknanya bila dia berhadapan dengan musuh ataupun tentera yang saya kata tadi, penjajah itu, maka dia membacakan ada beberapa ayat, kemudian dia akan hilang. Tetapi menurut penulis dan pekaji ini, dia tak sebenarnya hilang, dia ada di situ. Cuma musuh dia tak nampak dia. Dan apakah yang dibacakan menurut ini? Okay. Pengkaji ni kita kena clear lah. Nama dia William Shaw. Tapi bukan dia tulis berdasarkan ilmu dia. Dia turun ke seluruh semenanjung, pergi jumpa dengan orang Melayu, pendekar, ustaz, orang India, Tok Sami, Cina dan sebagainya untuk menulis untuk bahan muzium ini. Okay. Terbitan tahun 73. Okay. So dia kata apa yang dibacakan untuk tujuan pertama ini adalah okay, by reciting the verse 9 of chapter 36. Verse 9 statistik surah Yasin. Okay, verses 9 saya rasa waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun itu. Yang mana Allah Taala jadikan di depan mereka itu dinding, di belakang mereka itu dinding yang mana mereka tak dapat melihat tu kan. So dibacakan ayat itu. Okay. And we have set a bar before them and bar behind them and they say, ni terjemahan betul lah surah tu, ayat tu. Okay, dibacakan ayat itu, alhamdulillah. And it is said we first use in, okay, and it is said, dan dikatakan, kata pengkaji ini, it was first used in this way by the Prophet Muhammad when hiding from the Meccan, orang Mekah, who were then prevented from searching the cave in which he had taken refuge. This is another example of belief widely held by Muslims, especially Sufis, that every word in the Holy Quran has an exotic meaning in addition to one more generally understood. Dia kata kepercayaan ini menjadi kepercayaan luas dalam kalangan orang Islam, terutamanya kaum Sufi, yang mempercayai bahawasanya orang yang pertama yang menggunakan ayat ini untuk sebagai dinding diri itu adalah Rasulullah SAW sendiri dalam peristiwa hijrah. Disebutkan dalam ni. Okay. As with all Muslim charm, the users must be in the state of religious grace for it to have a chance of being effective. Dan ni orang putih dakwah ni. William Shaw kata, tetapi untuk menjadikan bacaan ini mustajab dan berkesan untuk kita hilang itu, kenalah orang yang baca itu betul-betul orang yang religious. Kalau kita baca tak hilang.
Kena orang yang betul-betul religious dan pastinya dengan keizinan Allah Ta'ala lah. Maka insya-Allah akan mujarab. Katanya lah ini. Dia tak kata insya-Allah, tapi dia nak beritahu orang yang kebiasaannya buat benda ini dan jadi penjajah tak nampak dia, orang yang khianat dengan dia tak nampak dia, musuh tak nampak dia. Dia baca ayat tu, surah Yasin ayat 9. Tetapi orang itu mesti dalam keadaan tawakal dia tinggi kepada Allah Ta'ala. Dia itu orang yang warak, yang beriman, bertakwa dan orang yang beragama. Maka jadi. Orang biasa buat, dia kata kat sini tak jadi. Okay? Itu kefahaman yang saya kira common sense lah. Okay? Itu yang pertama. Untuk ilmu ghaib bagi orang yang soleh. Untuk tujuan yang baik. Yang kedua, ilmu ghaib diri juga, halimunan juga bagi orang yang jahat. Ada juga di sini. Okay? Disebut sebagai criminal magic. Same things, iaitu hilang diri. Okay? Ghaib. Tetapi dia tak membacakan surah Yasin. Apa yang dia buat kat sini? Dia baca mana? A criminal who met an enemy or who is in danger of getting caught may pluck a leaf from a tree, tuck it securely behind one of his ears. It does not matter which on top of his head, but the risk of it feeling is greater. And it falls, it break the spell. And when it's position suddenly reset the inclination. Okay, macam ni. Kita bagi contoh, kalau orang tu buat jenayah, merompak ke, membunuh ke, kemudian bila dia nak keluar, orang kampung dah kepung dia. Ataupun polis dah mai. Dia kena plug satu daun daripada mana-mana pokok, dia kena lipat daun tu dan diletakkan di belakang atas telinga dah, kalau saya boleh tunjuk. Macam ni kan daun tu, macam tu. Tapi dia kata kena pastikan daun itu dia tak jatuh lah. Macam mana tu? Mungkin daun panjang lah kan. Saya rasa kalau daun kita lipat, letak di belakang telinga ni mungkin tak jatuh. Okay. Selagi mana tak jatuh daun itu, selagi itu dia akan kekal halimunan. Okay. Tapi kalau letak daun tu saja, tak halimunan lah. Kita letak daun tu, kita rasa aku halimunan dah ni. Tak lah. Okay. Dia ada bacaan dia. Saya baca sekerat je lah. Saya tak mau baca habis. Saya takut orang salah guna. Okay. Tapi saya rasa orang yang nak baca pun mungkin dia pada ritual dia pun. Ini untuk kejahatannya tau. Tapi dia baca bismillah juga tau. Saya baca lah ritual dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan bismillah. Aku duduk di dalam hari kong. Risap menggaib Tuhan aku. Gaiblah aku dengan berkat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia baca macam tu. Okay. Kemudian dia kata kat sini. At the same time that he is reciting the incantation, the users must take a several steps away from the spot on which he was standing when he began. At the conclusion of the recitation, his enemy are unable to see or notice him. Okay. To attain proficiency at this art, it is necessary to practice breathing exercise until one can recite the whole incantation 3 times with holding a single breath. Rupanya kena baca mentera ini ulang 3 kali hanya dalam satu nafas. Ya, saya tak mau ulang lah. Baca ulang 3 kali dalam satu nafas. Letak daun atas telinga itu. Tak kisah kiri ataupun kanan. Yang pasti kena steady. Jatuh daun itu akan nampak dia. Selagi tak jatuh daun itu, dia akan kekal halimunan. Tapi dalam bacaan itu dia kata apa? Aku duduk dalam hari kong. Hari kong ni dalam tradisi Melayu maknanya hari ke-8. Seminggu dah 7 hari kan? So hari ke-8 ni disebut sebagai hari kong. Macam mana kita nak tahu hari itu adalah hari kong? Hari kong bukan maksud hari itu bateri tak ada. Bateri kong bukan. Saya pun tak tahu. Orang yang duduk dalam bidang perubatan ke, dalam bidang pembunuhan ni mungkin dia tahu hari kong tu apa. Dia tak tahu. Tapi maksud hari kong tu adalah hari yang ke-8. Yang tak dikira dalam hari yang ke-7 itu. Maksudnya dia bersembunyi dalam hari yang tak ada hari. Sebab tu dia tak nampak. Okay? Itu adalah ilmu ghaib yang diamalkan oleh orang Melayu dahulu. Ada 2. Satu yang orang beriman, bertakwa menggunakan ayat Quran. Satu lagi orang yang buat kesalahan dan jenayah menggunakan beberapa mentera. Meskipun disulamkan dengan potongan ayat Quran dan kalimah syahadah. Wallahu ta'ala, kita akan sambung episod seterusnya nanti. Yang keempat saya kira tentang ilmu persilatan mungkin. Kita cuba. Assalamualaikum.